keputusan pemberian vaksin COVID-19 tidaklah dibuat secara terburu-buru. Malah ia melalui prosedur ketat dan teliti sebelum diberikan kepada rakyat. Membidas dakwaan setengah pihak yang menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksin COVID-19, Ketua dan Pakar Perunding Kanan Jabatan Perubatan Kecemasan Universiti Malaya, Profesor Madya Datuk Dr. Risha Manikam berkata, masyarakat tidak perlu ragu-ragu dengan keupayaan pakar dan pihak berkuasa negara ini memandangkan ia bukan kali pertama kajian dibuat berkaitan vaksin. Walaupun dunia amat memerlukan vaksin bagi mencegah COVID-19, namun pelbagai fasa dan prosedur perlu dipatuhi sebelum negara meluluskan penggunaannya secara menyeluruh. Datuk Dr. Risha yang juga Ketua Penyelidik Vaksin COVID-19 di Research Management Training Center dalam pada itu menjawab persoalan mengapa penghasilan COVID-19 ini hanya memerlukan masa yang singkat berbanding vaksin yang lain. Macam contohnya sebelum ini katakan ada cipta satu jenis ubat. Jadi kita hantar untuk didaftarkan. Mereka akan melihat data-data itu semua. Tapi bukan kerana kita hantar ubat itu, dia boleh langsung boleh dinilai. Dia mungkin tengah menilai 20 ubat yang lain. Jadi ini akan menjadi ubat ke-21. Akan tetapi dalam kes COVID ini, ubat ini akan dijadikan ubat pertama yang akan dinilai. Jadi jangka masa yang kita ambil untuk dinilai itu mungkin menjadi lebih pendek kerana yang ini diutamakan. Beliau turut menyedari kemunculan golongan yang menolak vaksin COVID-19 dengan alasan jumlah kematian di Malaysia tidak seteruk berbanding yang lain. Mungkin ada orang juga yang akan cakap dia ada risiko tinggi sebab tu dia batuk. Ya, risiko tinggi, ramai juga yang ada kencing manis, darah tinggi, sakit jantung semua ada kan, stroke semua ada. Tapi kalau dia tak kena jangkitan ini, kita tak kira dengan mereka lah. Vaksin sekiranya boleh mencegah, kalau ikutkan data yang ada, mencegah 95% efikasinya. Mungkin dalam 100 orang, kita boleh cegah 90 orang daripada dapat itu. Bukankah lebih baik daripada kita biarkan dia dan tunggu dia reda sendiri? Mengulas mengenai golongan anti-vaksin, beliau berkata pendekatan serta nasihat perlu dibuat secara ilmiah agar mereka memahami bahawa pencegahan jangkitan lebih baik sebelum negara berdepan situasi yang lebih genting. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkata, kelulusan vaksin berkenaan akan melalui beberapa fasa dengan kelulusan dibuat pentadbiran makanan dan ubat-ubatan FDA Amerika Syarikat sebelum dibawa ke bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di Kementerian Kesihatan KKM. Vaksin yang dihasilkan syarikat farmaseutical kekasih Pfizer dan BioNTech dihasilkan berasaskan satu teknologi baharu menggunakan asid ribonukleik pemutus. Sebelum ini, kedua-dua syarikat vaksin tersebut optimis untuk mengeluarkan sehingga 50 juta dos vaksin secara global tahun ini dan sehingga 1.3 bilion dos menjelang akhir 2021.